isu berkaitan hak asasi manusia. Hak asasi ataupun kebebasan asasi merupakan hak bagi seseorang individu di sisi undang-undang. Hak asasi juga kadang-kadang boleh dianggap sebagai maruah diri bagi seseorang individu. Isu berkaitan hak asasi ini merupakan isu yang sangat pesat berkembang pada akhir abad ke-20 dan pada permulaan abad ke-21 pada peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Isu ini merupakan isu yang sangat panas dan besar yang sering dibincangkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Ia menjadi hak dan juga tanggungjawab masyarakat dunia yang bergabung dalam Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu semenjak deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat pada tahun 1948. Dalam konteks manusia sejagat, hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak yang dipunyai oleh seseorang individu atas kapasiti seorang manusia yang melibatkan beberapa skop kehidupan seperti hak kebebasan bersuara, hak kebebasan mendengar, hak kebebasan untuk hidup dan hak kebebasan untuk bergerak tanpa mengira latar belakang, warna kulit, agama, bangsa dan lain-lain. Namun jika diteliti, tuntutan bagi hak asasi manusia ini agak sedikit berbeza bergantung kepada kehendak masyarakat. Sebagai contohnya, budaya yang berbeza pada budaya barat dan juga timur agak mempengaruhi kebebasan hak asasi manusia. Maka tidak hairanlah mengapa hak asasi yang diminta oleh pada pandangan barat agak sedikit keterlaluan dan sukar diterima bagi pandangan timur. Menurut perspektif barat, hak asasi manusia merupakan hak yang mutlak bagi dirinya. Manakala bagi perspektif Islam pula, hak asasi manusia adalah tidak mutlak, tetapi ia bertujuan untuk melindungi maruah dan karamah insan yang dapat membezakan antara manusia dan juga ciptaan Tuhan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Izzati binti Abdul Rahman dari RK01. Nombor matrik saya adalah 191200529. Bagi tajuk yang dipilih iaitu Hak Asasi Manusia, metodologi yang digunakan untuk mengkaji tajuk ini terbahagi kepada dua, iaitu dokumentasi dan pemerhatian. Untuk metod dokumentasi, proses pengumpulan maklumat dijalankan dengan melakukan kajian dan pembacaan terhadap dokumen-dokumen. Bahan bacaan bagi dokumen yang digunakan adalah seperti buku, jurnal, majalah, surat khabar, penulisan tokoh dan sumber internet. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak asasi manusia akan didapatkan dan digunakan untuk mendapatkan pengetahuan dan maklumat lanjut yang lebih mendalam mengenai hak asasi manusia. Maklumat-maklumat yang diperoleh tersebut kemudian akan dianalisis untuk mendapatkan data yang lebih tepat mengenai hak asasi manusia. Pemilihan dokumen yang dikaji juga mengambil kira kesahihan dan kebolehpercayaan dokumen yang dikaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatihah binti Mat Zaidi, nombor matrik 191200521. Saya akan menceritakan tentang bahagian metodologi. Kaedah kedua yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah pemerhatian. Pemerhatian merupakan kategori pengumpulan data secara kualitatif. Ia adalah uraian terperinci tentang situasi, kejadian, interaksi dan tingkah laku yang diperhatikan sama ada secara langsung atau tidak langsung. Pemerhatian juga merupakan alternatif yang ada untuk mengumpul maklumat atau pengumpulan data selain soal selidik dan termenduga. Antara contoh pemerhatian yang boleh didapati ialah contohnya daripada kita memerhati, mendengar, melihat tentang sesuatu subjek sama ada jauh atau dekat. Kaedah pemerhatian terbahagi kepada dua, iaitu pemerhatian secara terus, direct observation, dan pemerhatian melalui penglibatan, iaitu participant observation. Kajian yang dilakukan adalah berdasarkan rujukan dari sumber-sumber sahih yang berkaitan dengan analisis data. Seterusnya, kajian ini adalah untuk mengkaji berkaitan krisis hak asasi manusia yang berlaku di seluruh dunia meliputi hak sivil, ekonomi, sosial dan budaya, di mana kebanyakannya perkara atau informasi-informasi penting disalurkan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, laman-laman sesawang dan banyak lagi. Kaedah ini dilakukan dengan memerhati isu-isu semasa yang berkait rapat dengan isu hak asasi manusia. Pemerhatian juga dibuat melalui laman web dan beberapa saluran berita yang telah diiktiraf dan telah disahkan kesahihan berita serta isu tersebut.
Beberapa isu tentang pertelingkahan pandangan dan implementasi peradaban tentang hak asasi manusia antara dapatan dari hasil kaedah pemerhatian seperti yang dinyatakan pada data analisis. Seterusnya, pada bahagian proses dan menganalisis data, kaedah statistik telah digunakan bagi menganalisis data yang berbentuk skala Likert. Dari pemerhatian yang dibuat daripada laman web dan sosial media yang lain, data telah dikira secara manual dengan mengambil kira dari segi kekerapan dan beratusan. Data-data yang telah dikumpul akan dipersembahkan dalam bentuk graf, cartapai dan jadual seperti yang dinyatakan pada bahagian data dan analisis. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum memulakan pembentangan ini, ingin saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nur Syakira binti Ishak dan saya akan menghuraikan isu hak asasi manusia bahagian analisis. Pertama sekali, ingin saya bincangkan mengenai hak sosial. Hak sosial itu merangkumi hak kesihatan, hak keluarga, makanan dan sebagainya. Namun begitu, hak ini semakin dicabuli dan semakin terhakis. Menurut data dari UNCEF, menunjukkan bahawa berjuta-juta kanak-kanak di Malaysia dan di luar sana tidak mendapat zat makanan yang secukupnya, dan hal ini akan menjejaskan tumbesaran kanak-kanak. Seterusnya, saya ingin membincangkan mengenai hak politik. Hak politik ini adalah hak setiap individu dalam kegiatan politik. Namun begitu, hak kebebasan individu dalam bersuara, berhimpun dan sebagainya semakin disekat. Hal ini dapat kita lihat di negara kita sendiri dan juga negara lain seperti China dan juga Singapura, di mana akhbar-akhbar dan media elektronik dikawal oleh kerajaan sehinggakan suara pembangkang diabaikan. Selain itu, kebebasan berhimpun untuk membantah sebarang dasar secara aman juga kadang-kala tidak dibenarkan. Akhir sekali, ingin saya huraikan mengenai hak budaya. Hak budaya ini dicabuli akibat daripada penularan budaya barat sehingga menukarkan imej peradaban kita. Sebagai contoh, kalangan muda zaman kini menjadikan pemuzik dan penyanyi sebagai idola dan ikutan seharian mereka. Tambahan pula, mereka didedahkan dengan pelbagai jenis konsert yang meruntuhkan sosial remaja. Setakat itu sahaja pembentangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nura Atira binti Abidin dari RK01. Saya akan mengulas berkaitan analisis isu pencabulan hak-hak asasi manusia yang telah berlaku di dunia. Pencabulan hak asasi manusia menjadi isu terpenting sehingga menjadi punca menimbulkan pertemuan antara peradaban manusia pada alam baru. Menurut Muhammad Fauzi pada tahun 2007, isu hak asasi adalah isu yang diperjuangkan oleh manusia di seluruh dunia, khususnya apabila berlaku pencabulan terhadap hak-hak asas yang dimiliki manusia. Krisis hak asasi manusia yang berlaku di seluruh dunia meliputi pencabulan hak sivil, hak ekonomi, hak sosial, hak politik dan hak budaya. Saya akan mengupas dengan lebih detail mengenai hak sivil dan hak ekonomi. Pengisytiharaan Hak Asasi Manusia Sejagat 1948 merakamkan peruntukan hak-hak sivil iaitu hak ke atas nyawa dan keselamatan diri, hak tidak diperhambakan, hak bebas bergerak dan hak bebas beragama. Negara yang sedang membangun dan mundur telah dicabul oleh hak sivil oleh negara maju, contohnya Palestin, telah menunjukkan bukti berlakunya hak sivil terhadap negara mereka di mana berlakunya pembunuhan rakyat Palestin dan rampasan tanah secara haram. Seterusnya, hak ekonomi merujuk kepada hak setiap individu terhadap kegiatan yang bersifat ekonomi. Hak ini meliputi semua keadilan dalam setiap aktiviti ekonomi sama ada lokal, domestik dan antarabangsa. Hak ekonomi juga dijamin dalam Pengisytiharaan Hak Asasi Manusia Sejagat 1948, iaitu hak keselamatan sosial, hak pekerjaan dan pemilihan pekerjaan. Pencabulan hak ekonomi berlaku di peringkat global di mana negara maju dan rejim ekonomi antarabangsa. Negara-negara maju menggunakan kekuatan ekonomi dan keuangan mereka
untuk menguasai politik antarabangsa. Hai, saya Farah Syairah dan saya akan membincangkan tentang implikasi terhadap pencabulan hak-hak asasi manusia yang telah dibincangkan sebentar tadi. Antaranya ialah hak budaya, hak politik dan hak sivil. Untuk implikasi terhadap pencabulan hak budaya pula, amalan dan cita rasa yang lebih rasional dan sihat semakin dilupakan oleh masyarakat sendiri. Seterusnya, kepelbagaian budaya yang sepatutnya menjadi identiti yang paling berharga dalam peradaban masyarakat setempat telah rosak dan dicabut oleh dominasi budaya barat. Seterusnya, hak-hak budaya yang sepatutnya diwarisi dan dinikmati sebagai ciri utama peradaban masyarakat setempat telah mengalami keruntuhan dan juga akan musnah di dalam zaman. Bagi implikasi terhadap pencabulan hak politik pula, suara dan keputusan rakyat tidak diiktiraf dalam demokrasi menyebabkan berlakunya peristiwa rampasan kuasa tentera di Myanmar. Seterusnya, penindasan yang berlaku akibat perkauman, warna kulit dan juga agama yang dianuti oleh seseorang itu berlaku di negara seperti Bosnia, Afrika Selatan dan juga Palestin. Seterusnya, sistem diktator yang diamalkan di negara-negara seperti China, Korea Utara telah menyebabkan penglibatan rakyat secara menyeluruh dalam kerajaan telah disekat. Akhir sekali, ideologi dan pemikiran yang bertentangan dengan aliran barat telah disekat dan juga diberikan imej yang buruk. Bagi implikasi terhadap pencabulan hak sivil, antaranya ialah negara-negara mundur tidak dapat membangun dengan pesat. Negara-negara lemah tidak dapat melawan negara yang maju berkaitan hak sivil kerana kekurangan pendapatan, ketenteraan dan juga hubungan dengan negara yang lain. Seterusnya, pengorbanan ribuan nyawa dan mensederakan jutaan yang lain selain menyekat keamanan telah menyebabkan pelarian perang, kemelaratan dan juga kemiskinan. Hai, saya Nurin Kristina dari RK01. Saya akan menyambungkan perbincangan yang seterusnya tentang implikasi pencabulan hak-hak asasi manusia seperti hak ekonomi dan hak sosial. Untuk implikasi yang pertama terhadap pencabulan hak ekonomi, seperti yang kita sedia maklum bahawa ekonomi adalah sesuatu yang sangat penting bagi sesebuah negara. Jika berlaku ketidakadilan dan pencabulan dalam mengurus ekonomi terutamanya global, bermakna rakyat terpaksa menelan hakikat bahawa hak layanan ekonomi sama rata, menikmati tahap kesihatan yang tinggi, mendapat pekerjaan serta pembangunan negara adalah sangat tipis. Menurut Chandra Muzaffar, ketidaksamaan hak ekonomi global ini juga menjadi punca utama kesengsaraan penduduk miskin di dunia ini. Seterusnya, untuk implikasi pencabulan hak sosial pula, ianya sangat luas kerana setiap individu mempunyai hak tersendiri seperti hak wanita, hak kanak-kanak, hak pekerja dan sebagainya. Untuk contoh seperti hak wanita, kebanyakan wanita di seluruh dunia menghadapi masalah seperti ibu tunggal, menghidap AIDS, diskriminasi gender, gangguan seksual dan sebagainya. Untuk hak kanak-kanak pula, The State of the World Children 1993 menyatakan bahawa suasana yang terjadi terhadap kanak-kanak tidak boleh diterima sebagai peradaban kerana berjuta-juta kanak-kanak telah meninggal dunia akibat kekurangan zat makanan yang seimbang. Manakala untuk remaja pula yang membesar dalam kemiskinan juga menghadapi masalah pembelajaran, berhenti sekolah lebih awal, penyalahgunaan dadah, terbabit dengan jenayah, hamil terlalu awal dan juga pengangguran pekerjaan. Sekian saja implikasi-implikasi hak pencabulan hak asasi manusia dari segi ekonomi dan juga hak sosial. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nak Amira binti Mahmad Razi akan menyimpulkan keseluruhan daripada pembincangan yang telah dibincangkan oleh rakan-rakan saya yang lain berkenaan tajuk yang telah kami pilih. Secara ringkasnya, hak asasi manusia terbahagi pada dua perspektif iaitu Barat dan juga Islam yang masing-masing mempunyai pengertian yang tersendiri mengenai hak sebagai seorang manusia, sama ada mutlak ataupun tidak mutlak. Seterusnya, berdasarkan analisis dan implikasi yang telah dibincangkan, satu rumusan telah dibuat terhadap kaedah ini, terhadap implikasi hak asasi manusia dalam peradaban pada masa kini, yang sangat jelas menunjukkan bahawa peradaban manusia hari ini sedang mengalami satu hambatan yang amat besar. Hak asasi manusia
telah mengalami pencabulan yang serius sehingga ia memberi kesan yang buruk terhadap peradaban hari ini. Peradaban telah mengalami masa depan yang kabur tanpa sifat kemanusiaan, contohnya hak asasi manusia dalam mendapat kebebasan, keadilan dan keamanan. Inilah cabaran yang terpaksa dipikul oleh peradaban masa kini. Hak-hak sivil, politik, ekonomi, sosial dan budaya telah diragup daripada maruah kemanusiaan. Bukan setakat isu sahaja, setiap peradaban pula mempunyai interpretasi yang berbeza terhadap asasi manusia yang akhirnya menjadi senjata dalam pertempuran antara peradaban. Ternyata persoalan hak asasi manusia telah menjadi satu krisis bagi peradaban manusia hari ini daripada pencabulan-pencabulan hak asasi manusia yang dipaparkan di atas jelas menggambarkan kehidupan manusia hari ini dipenuhi oleh cabaran kemanusiaan. Jika kesemua kes pencabulan hak asasi manusia boleh dipaparkan, maka sudah tentu kita akan membuat kesimpulan bahawa peradaban manusia telah runtuh. Semua aspek hak asasi manusia termasuk hak sivil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya telah terjerumus dalam pencabulan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kini suara-suara pejuang hak asasi manusia hanya menjadi retorik yang tidak diambil peduli oleh penguasa dan juga pemerintah.